Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Again, terima kasih kepada Puan Julaiza, Tuan Z dan juga Tuan Nasrul yang hadir pada sesi hari ini. You guys dalam sesi CEO Coaching, program CEO Coaching. This is my signature, my premium program di mana kita berdasarkan 4M iaitu makes members more money. So, untuk pengetahuan you guys, sesi ini kita akan recordkan. So, Tuan Z stay flawless. Okay, so kita akan rekodkan untuk tuan-tuan anda cek balik, untuk refer balik, tengok balik di YouTube channel saya iaitu Kimi Abdullah. So ini adalah sedikit sebanyak tentang diri saya. Mungkin Tuan Zik dan juga Tuan Asrul baru tahu kot, I guess ada sedikit sebanyak tentang diri saya. I believe itu juga dalam business card saya, persibilan dan pentaulihan saya sebagai seorang trainer. So, ini adalah beberapa undang-undang yang saya nak you guys bantu saya untuk participate di dalam program show coaching ini. So, first of all, please make sure you guys selalu on video anda sehingga tamat program. Dan kedua, hidupkan mikrofon anda kecuali ada gangguan halus atau gangguan kasar di sekeliling anda. Dan sesi Q&A kita akan lakukan pada penghujung sesi. Kita ada slot dan please rename. Okay, so kat sini kita mulakan dengan nama, profession dan juga nombor telefon anda. Okay, so saya bantu, saya akan point Puan Julaiza sebagai co-host untuk bantu saya. So Tuan Asrul, Tuan Asrul boleh share nombor telefon? 017 017 339 339 0767 017 339 0767. 0767. Okey. So, Puan Julaiza, saya rename ataupun rename? Saya. Okey, terima kasih. So, kat sini pastikan juga you guys ada buku nota dan juga pen untuk take note segala strategi dan juga business taktik yang saya akan kongsikan sepanjang program ini. Dan dilarang untuk screenshot. Kenapa? Sebab you guys boleh tengok balik dekat YouTube channel. So, no need to worry. Bila tengok dekat YouTube channel, bolehlah tengok sambil masak, sambil driving ataupun sambil mandi. Okay, so kat sini kita bagi anda supaya anda dapat belajar yang terbaik. Okey, terima kasih Puan Julaiza. Okey, tapi saya Tuan Asrul adalah commercial builder. Betul Tuan Asrul? Ya, tapi saya masuk yang untuk coaching kali ni saya masuk on F&B. F&B. Oh, okey, kambing Pak Bilal. Ya, saya betul. Tuan Asrul ada dua bisnes, kambing Pak Bilal dan juga commercial builder. So, dah kesat lah tu Tuan Asrul tu. Okey. So, terima kasih Tuan Asrul sempat spend masa sedikit. So, ini adalah sedikit sebanyak sejarah tentang CEO Coaching. Okey. So, CEO Coaching ni basically adalah senang cakap Titan program lah. Alright, I can say that Titan program. So, kita dapat a phone call, I believe Tuan Asrul pernah dah tahulah cerita ni bila datang ke office saya. Saya recap balik. Seorang usahawan wanita yang duduk di Besut meminta, Kimi boleh tak buat program macam Titan tu. Saya masuk bawah spire tu, Elite X ke namanya, tak silap lah. So saya, ya betul Tuan Asrul Betul. Alright, so Saya Elite X. Tuan Asrul, yes, Tuan Asrul adalah ahli Elite X. So saya tak puas hati lah, saya nak direct coaching macam tu. Saya cakap dia, Puan, boleh you gather audience dan insyaAllah saya buat. Tetapi tunggu. The thing is, I nak you guys mula take note. Okay, take note benda ni. Kalau you nak sale, jangan tunggu. Right? So I silap, I tunggu orang buatkan sale untuk I. Sebenarnya I yang kena buat sale sendiri. So I tak salahkan that lady bagus, dia triggered untuk saya berfikir dan apa yang puan tu lakukan triggered untuk saya ubah cara saya. Iaitu jangan menunggu. Alright? Terus mencari. So please take note. Nak sale jangan tunggu, kena cari. Okay, so bermula daripada tu kita dapat, kita buatlah phone call dalam 65 orang usahawan sepanjang 3 hari kita buat phone call dan alhamdulillah 38 usahawan berminat untuk participate di dalam CEO Coaching.
Dan program ini sebenarnya dicetuskan pada November 2020 dan mula di-launch pada Februari 2021. Itu adalah sedikit sebanyak sejarah tentang CEO Coaching. So, saya nak jemput Puan Julaiza, right? Kemudian untuk sharekan pengalaman you, tetapi I nak you guys take note. Ini adalah 7 punca kegagalan anda sebagai seorang usahawan. Gagal merancang, gagal dapatkan prospek, gagal uruskan cash flow, gagal kuatkan brand, gagal growkan team you, gagal kawal risiko dan juga gagal kawal mindset. 7 kegagalan ini yang membuatkan 90% usahawan tak pergi ke tahun seterusnya. Every year, bukan di Malaysia saja, di semua tempat. So please take note, you akan hadapi masalah ini all the time. In fact, walaupun saya dan juga Puan Julaiza dah tahu every week tentang perkara ini, kami tetap berwaspada untuk mengawal dan menambah baik. So please take note. Alright? So, boleh tak? Okay, saya nak cerita dulu tentang visi CEO Coaching ini dilakukan. It's actually untuk sistemkan bisnes anda dan make sure bisnes anda konsisten. Melalui apa? Kita ada 2 cara. Practical execution dan juga risk management. Melalui 2 benda ni kita boleh sistemkan bisnes you dan menjadikan bisnes you konsisten. Alright. So sedikit sebanyak tentang diri saya. Kekuatan saya adalah pada consumer centric dan juga business technical, specifically kepada starterpreneur. Tak bermaksud usahawan yang dah 20 tahun buat bisnes tak boleh belajar. Kenapa? Sebab sebelum saya lakukan CEO Coaching pada tahun 2015-2016 saya banyak bantu usahawan sendirian berhad yang dah 30 tahun, 40 tahun lakukan bisnes. Basic part tak betul, memang susah you nak establish, susah you nak growth. Alright, so please take note, sesi CEO Coaching ini terbuka kepada semua usahawan yang nak kembangkan bisnes mereka. Alright, so sesi experience sharing. Kita nak jemput Puan Julaiza Jumat. Boleh tak Puan Julaiza untuk share sedikit pengalamannya? Wah, okey. Hai, Assalamualaikum semua sahabat-sahabat. Okey. Yes. Berada di CEO Coaching pada hari ini. So nama saya sebenarnya adalah Julaiza binti Jumaat, berusia 45 tahun. Okey, saya berasal dari Kota Tinggi dan bisnes saya lebih ke ofis saya di Johor Bahru. Okey, berkecimpung dalam industri takaful ni hampir 5 tahun. Alhamdulillah, sekarang saya dah ada 36 orang takaful konsultan di bawah agensi saya. Dan kepakaran saya adalah membantu anak muda untuk mendapat income 3,000 dalam tempoh 6 bulan. InsyaAllah di dalam industri takaful ini. Assalamualaikum. Alright, terima kasih Puan Julaiza. Puan Julaiza nak tanya sikit. Sejak you join, bila you join CEO Coaching Puan? Okey, saya join dengan secara rasminya adalah pada bulan 6, minta maaf, bulan 6 2021. Lebih kurang hampir 5 bulan, belumlah, lebih kurang dalam 4 bulan. Alhamdulillah saya punya sales saya berbanding daripada tahun lepas lonjak hampir 200%, iaitu sales saya untuk first quarter 3 bulan, tak silap saya 3 hingga 4 bulan 144,000. Semuanya adalah hasil semangat dan didikan daripada Tuan Kimi. Awesome. Okey, kita bagi tepukan kepada Puan Julaiza, 144,000. Wow, nampak tu. Alright, I believe I just bantu directkan you saja, selebihnya hasil hustling you. Alright, you yang struggling, you yang hustling. Alright, terima kasih Puan Julaiza. So ini adalah core value CEO Coaching. I nak you guys faham, program ini berdasarkan 3 perkara asas, iaitu building relationship, kedua adalah recognition dan ketiga adalah accountability. Alright, ini ramai antara kita gagal membina relationship. You pergi training, berjumpa dengan strangers, berjumpa dengan usahawan. Itulah new relationship yang you kena bina sekarang. Alright? Tolong tulis perkara ini. Alright? Usahawan yang pandai berkawan.
akan pandai cari peluang. Right? Usahawan yang pandai berkawan akan pandai cari peluang. Okay? Peluang akan sentiasa ada, tetapi peluang yang sama takkan wujud kali kedua. Ini quote kedua. Peluang akan sentiasa ada, tapi peluang yang sama takkan wujud kali kedua. So saying that, Tuan Asrul berjumpa dengan Puan Julaiza. Hari ini mungkin jumpa. Alright, I believe next 10 years you akan jumpa. Tetapi feeling dia dah lain. Perspektif dia dah lain. Right? So please utilize kekuatan building relationship ini. Ada 3 perkara, menjalin, membina dan menjaga. It's totally different activities. Dapat? Dapat ke dapat? Alright, fantastic. So ini adalah sedikit pencapaian tentang CEO Coaching. Sesi hari ini adalah sesi ke-39. Right? Dan seramai 8 usahawan telah hadir untuk participate dalam CEO Coaching. Nilai transaksi sepanjang bulan 9, ini bulan 10 ni kita tak dapat full update lagi daripada usahawan kita. 218,000 transaksi telah dilakukan. Seramai 19 tim telah masuk ke dalam syarikat-syarikat ahli SEO coaching kita dan sebanyak 32 golden ticket. Dan esok marketing training kita berikan golden ticket kepada usahawan SEO coaching as well. So menjadi jumlahnya adalah sebanyak 33 golden ticket. 169 jam termasuklah pada minggu ini konsultansi telah dilakukan sesama ahli CEO coaching. So ini adalah kita punya target di dalam program ni. Kita ada 3 perkara yang kita nak kejar gila-gila. Pertama, at least you punya sale RM300,000 setahun minimum. Tetapi semua struktur dan juga sistem yang saya berikan kepada ahli SEO coaching ni untuk you jana at least 1.2 juta. Nak ke tak nak? Nak kena? Nak. Alright, fantastic. Mana Tuan Z kita? Tuan Z kita malu ke? Alright. Dia admin malu-malu. Okay. So, kita target you punya team berkembang sebanyak 30%. Alright, pada setiap tahun. Okay, dan juga at least you punya prospek. Untuk mengetahui guys, dalam program SEO coaching ini kita mensasarkan B2B. Kita jarang mensasarkan B2C. Kalau you nak, yes, I boleh bantu you. Tapi kita target more to B2B, business to business. At least 3 prospek B2B setiap 3 bulan, setiap suku. Right? Ini kita punya aim. Kenapa? Sebab transaksi yang kita target semuanya ratusan ribu ringgit. Okay. Falsafah di dalam di dalam SEO coaching. Right? Falsafah di dalam SEO coaching kita adalah try and upgrade. Okay? You takkan tahu favorite food you kalau first time makan dan that's the only one. You kena try makan, sedap lah, I rasa I suka makanan ni. Akan jadi favorite food you. Kalau you upgrade, buat baik kali, dan baru you tahu the best action, the best solution, the best idea, the best strategy. Right? So, seterusnya, kita nak berkenalan sedikit dengan para tetamu kita. So, boleh tak kita mulakan dengan Tuan Zik, kemudian Puan Liz dan kemudian Tuan Asrul. Nyatakan nama, profession anda dan lokasi bisnes anda dan letakkan expectation untuk you hadir pada sesi hari ini. Silakan Tuan Zik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas tak suaranya? Jelas. Okey. Nama Muhammad Zikubah Yunus. Klasifikasi saya t-shirt printing. Profession saya t-shirt printing dan lokasi saya di Kajang, Selangor. Dan harapan untuk dapatkan satu perkara-perkara baru, benda-benda baru yang boleh tambah lagi saya punya pengetahuan. Dan saya tengok sini dah ada 5 benda baru yang saya dapat. Baru dalam 15 setengah jam kita bersama ada 5 benda baru dah saya belajar. Alhamdulillah. Terima kasih. Alright, terima kasih Tuan Zik. Tuan Zik nak belajar benda baru. So kita nak dengar pada Puan Liz pula. Mana Puan Liz dah tak ada dah? Puan Liz dah terkeluar. Okey, kita nak dengar pada Tuan Asrul. Silakan Tuan Asrul. Assalamualaikum semua. Saya Asrul. Nama stage saya Pak Bilal.
Saya sekarang buat bisnes F&B. So saya ada produk sendiri. Basically saya founder lah kepada kami dekat Pak Bilal. Dan insyaAllah dalam next week kita akan set up food station dekat Kajang juga. Okay. Okay, apa saya expect untuk sesi hari ni, saya expect untuk saya tambah ilmu saya lah dalam apa untuk menjadi leader yang baik untuk tim saya. Dan seterusnya menjana pendapatan lah. Saya nak belajar. Alright, terbaik. Terima kasih Tuan Nasrul dan juga Tuan Zik yang hadir pada sesi CEO Coaching hari ini. Untuk pengetahuan you guys, sesi ini fully sponsored by Trio Ventures. Di mana kita memberi you satu tiket yang dinamakan Golden Ticket. So Golden Ticket ni untuk you experience macam mana program ini dapat bantu kembangkan bisnes you secara teknikal. Okay. So, kita teruskan. Ini adalah sesi education untuk CEO coaching. So, I nak you guys tahu tentang cash flow, tentang revenue stream, aliran duit. You guys akan dapat buat banyak gila perkara kalau you ada duit. Itu je. You boleh bercita-cita besar kalau ada duit. You boleh buat macam-macam kalau ada duit. You boleh kembangkan tim. You boleh renovate office. You boleh melancong. You boleh apa lagi? You boleh invest. You boleh tarik partner untuk ke company you kalau you ada duit. In fact, partner takkan masuk kalau syarikat dia tak ada duit. Right? So, you kena ada duit dahulu. So, untuk mengadakan duit, you kena letak fokus you adalah untuk cari revenue, cari sale. Kenapa saya cakap letak fokus di sana? Sebab kalau duit dah ada, you pandang sebelah mata pun you boleh uruskan duit tersebut. Setuju? Setuju. Nak uruskan duit sebenarnya tak susah. Yang susah nak dapatkan duit, nak konsistenkan duit, nak gandakan duit. Itu mungkin susah sedikit. Right? Saya ulang balik. Nak dapatkan duit, tolong take note. Nak dapatkan duit, nak konsistenkan duit, nak gandakan duit. Ni 3 perkara penting yang you kena fokus untuk business you. Alright. Ada jiran lalu so kena tegur. Building relationship. Alright. So walaupun tengah coaching, ni jiran-jiran kat sini semua tahu. Yang lalu ni semua kena say hi dulu. Okay. So, kat sini, I nak you guys fokus pada cash in. Alright? Macam mana you nak dapatkan cash in? Melalui 7 revenue stream. Melalui 7 aliran duit masuk. Minimum 7. Minimum 7. Pertama, right? Melalui direct selling. Tolong tengok. Melalui direct selling. Itu pertama sekali. Nombor 2, melalui advertising. Alright, advertising ni dia boleh jadi banyak. Alright, dia melalui banyak. 1, melalui social media ads. Right? Dan nombor 2, salesperson. Alright, salesperson. Yang direct selling tadi yang saya cakap tu adalah klien datang terus kepada you. Dia tiada melalui sesiapa. Yang ketiga saya cakap salesperson ni adalah you appoint salesperson untuk dapatkan sales kepada you. Right? Dan yang keempat, melalui affiliates. Right? Yang keempat, melalui affiliates. Maksudnya you ada agent, you ada stockist, you ada dropship melalui perkara tersebut. Alright. Siapa boleh recap tak 4 perkara awal yang saya sebut tadi? Pertama adalah Direct selling. direct selling. Kedua, advertising, social media advertising. Alright. salesperson, affiliates. Affiliates dan affiliates. Untuk pengetahuan you guys, 4 perkara ini adalah 4 perkara yang subjektif. Subjektif ni dia ada 2 perkara. Sama ada sangat bagus atau sangat teruk. Sales melalui manusia yang custom, basically custom, berbanding ready made. Lagi bagus custom made sebab manusia mampu buatkan klien membeli produk you dalam jangka masa 3 minit untuk jumlah RM3,000.
Saya ambil contoh nombor tu saja. Rather than you letak dekat marketplace, dia tengok, dia scroll, dia survey mana yang lagi murah t-shirt. Dan dia ambil masa dekat setengah jam untuk decide t-shirt you yang paling murah. Dan dia beli hanya 10 unit. Kalau melalui mulut manusia, you boleh mempengaruhi mindset dan juga perasaan mereka yang membuatkan perkara tersebut lagi laju untuk mereka membeli. Dapat dapat? Okey. Dapat. Itu adalah 4 sale. Seterusnya, e-commerce. Right. E-commerce ada banyak. You boleh ada website sendiri. You boleh pakai on pay. You boleh pakai order sini. Itu je dah 3. Kenapa nak kena buat banyak website? Supaya klien masuk banyak kedai. Itu saja. Sama macam you buka branch. Alright? Kenapa you nak buka branch kat Bangi? Kenapa nak buka branch kat Nilai? Kenapa nak buka branch kat JB? Supaya klien-klien di sana dapat masuk ke kedai you. Sama je. So, you kena buka banyak kedai. Alright? Itu adalah e-commerce. Belum lagi marketplace. You boleh pakai Shopee, boleh pakai Lazada, boleh pakai Alibaba, boleh pakai eBay, boleh pakai Amazon. Banyak boleh pakai. Itu yang famous. Yang tak famous, boleh pakai WeChat untuk masuk market China. Boleh pakai eBay untuk masuk market US. Alright? That is aliran duit. Revenue stream. So far dapat? Dapat. Alright, fantastic. So kita teruskan. Ini adalah pemenang aktiviti untuk bulan September. Just to recap, to announce kepada you guys, pemenang one-to-one terbanyak adalah Puan Fatimawati. Yes, Tuan Asrul dan juga Tuan Trik. Puan Fatimawati merupakan ahli CEO coaching. Dan seterusnya pembawa prospek terbanyak juga adalah Puan Fatimawati. Dan ini individu tim yang berkembang sangat-sangat laju adalah Puan Julaiza. Kita bagi tepukan kepada Puan Julaiza. Alright, fantastic Puan Julaiza. Gold Cross team terbanyak, jualan terbanyak Puan Julaiza. Terbaik Puan Julaiza. Ada. Thank you, alhamdulillah. Okey, dan juga tetamu terbanyak Puan Julaiza juga. Tak mau habis ni Puan Julaiza. Alright. Baik Puan Julaiza. Awesome. Ini adalah reward. Okey. You buat apa yang saya minta. You buat apa yang kita suggest kepada business you. Dan bila you buat, you dapat hasil kepada syarikat you. You dapat recognition dan juga personal brand you makin naik. Dan yang ketiga, kita appreciate you buat perkara tersebut. You nak bangunkan business you, kita bagi ganjaran kepada aktiviti dan juga apa yang you telah pandangi. So one-to-one terbanyak kita bagi hadiah. Kita kenalkan you dengan master trainer. You dapat prospek terbanyak, kita bagi B2B strategi, alright, bernilai RM10,000. You dapat kembangkan tim, kita bagi datang personally ke syarikat you untuk bagi satu training kepada tim you. Dan jualan terbanyak kita bagi blueprint marketing supaya sales you lagi banyak. Dan tetamu terbanyak kita akan bagi personal branding khas untuk you sebagai pemenang. So Puan Julaiza, Puan Julaiza, esok marketing training saya. So saya nak Puan hadir dan bersedia. Esok saya akan bagi reward tetamu terbanyak ni dalam sesi marketing training saya. Boleh? Boleh. Special slot saya bagi kepada Puan yang menang. Kita ada dekat 100 usahawan esok. Right? Alhamdulillah. Okay. So Puan Julaiza, get ready esok. So hari ni dah bolehlah buat facial. Dah boleh tanam kening. Dah boleh beli baju baru. Okay. So hari ni kita tiada penambahan CEO terbaru. So kita teruskan. Saya nak you guys sama-sama dengan saya untuk bacakan kod etika ini. Alright. Tuan Asrul, Puan Julaiza dan juga Tuan Zik boleh unmute untuk bacakan nombor 1 sampai nombor 5 bersama-sama. Alright. So saya mulakan dengan nombor 1. 1, 2, 3. Saya akan sentiasa bersyukur dan berfikir positif terhadap segala dugaan yang telah ditetapkan oleh Allah. Situasi buruk adalah peluang untuk saya berkembang andai saya selesaikan masalah tersebut. Nombor 3. Saya perlukan manusia untuk kekalkan momentum dan kembangkan bisnes. Nombor 4. Saya akan sentiasa menyokong dan memberi maklum balas yang membina terhadap circle saya.
Yang kelima, saya percaya leadership leadership akan saya membawa akan membawa kelebihan pada masa dan akan datang. Pada masa sekarang dan akan datang. Amin. Amin Alright. ya Rabbal Alamin. 5 perkara yang you kena tahu sebagai usahawan dan bukannya tahu semata-mata. You kena execute. Pertama, gratitude. Bersyukur. Alright. Dan positive mindset. Yang kedua, problem solving. Masalah datang. Allah bagi untuk you selesaikan. Selesai masalah, you naik satu level. Naik satu level, masalah datang. Selesaikan, naik satu level. The thing is, berapa lama you nak selesaikan masalah tersebut? So, untuk selesaikan masalah, one of it adalah you perlukan manusia sebagai mentor, sebagai coach, sebagai expert, sebagai doer atau pembuat, sebagai thinker atau pemikir. So, you perlukan manusia untuk kembangkan bisnes dan kekalkan momentum. And for sure, you kena support, right? Wajib support, dan support macam mana? Bukannya kritik, tetapi konstruktif. Kita tak memberi komen kritik, kita memberi komen konstruktif. Konstruktif komen, bukan kritik komen. Alright? Dan seterusnya, leadership. Right? It's all about characteristic, behaviorally. Alright? Boleh-boleh? Boleh. Fantastic. Boleh. Okay. Golden session kita berikan kepada Puan Julaiza. Ini khas untuk ahli CEO coaching saja. So Puan Julaiza, nanti you boleh tanyakan sama ada jualan atau recruitment atau brand. Ini kita highlight 3 saja, tapi kalau you nak tanyakan lebih daripada soalan ni, please don't. So kita skip dahulu Puan Fatimawati tidak dapat hadir, ada coaching juga pada hari ini, dan Puan Nobi tak dapat hadir pada hari ini. Puan Julaiza, silakan Puan. Okey. You ada soalan? So far saya tak ada soalan. Just ready je lah untuk esok punya training untuk saya punya team. Dan untuk minggu hadapan, special daripada Tuan Kimi akan turun ke Johor Bahru ke agensi saya untuk coaching secara direct kepada konsultan saya. Thanks Tuan Kimi. Alright, fantastic Puan Julaiza. InsyaAllah kalau Tuan Zikrullah kita berkelapangan, Tuan Zik pun akan turun pada hari Sabtu pagi, tengah hari lah so-called. Alright, so Puan Julaiza, Puan Julaiza, please sediakan soalan sebanyak mungkin. Alright, so waktu saya datang, sebab saya datang bersama 3 konsultan lain yang memberi kelebihan kepada you. Alright, so please make sure team you pun akan datang kesemuanya untuk saya bantu. Boleh? Boleh. Alright, so kita tiada kat sini Puan Anis. Alright, so Tuan Firdaus tidak dapat hadir lagi. Puan Anis pun tidak dapat hadir. So sesi penyelesaian, okay, since Puan Julaiza tiada soalan, kita teruskan dengan ini adalah teknik untuk menyelesaikan masalah. Setiap masalah you kena tengok dari perspektif berbeza. Alright? Apa yang Allah nak uji aku? Apa yang Allah nak aku belajar? Apa yang Allah nak reward aku kalau aku selesaikan masalah ni? Right? So untuk melihat perspektif tersebut, you kena ada konsep yang dinamakan SWOT concept. Strength, opportunities, weaknesses dan juga traits. SWOT dia bukan bermula dengan strength, dia bermula dengan opportunities. You kena tengok kalau masalah ni datang, aku selesaikan masalah ni, apa peluang yang akan wujud. So you cari peluang, dan peluang ni akan menjadi target you, akan menjadi KPI you, akan menjadi you punya aim untuk you selesaikan segera. Dan peluang tu kena tengok apa kekuatan peluang tersebut untuk you jadikan unique selling point, unique selling value atau UBP, unit buying points. Unit buying points ni adalah untuk individu, untuk peribadi. USP basically untuk syarikat atau untuk produk you. Right? So setiap kekuatan akan ada kelemahan. Dia takkan tak ada. Kalau tak ada maksudnya you tak cari betul-betul. Cuba tengok kat mana kelemahan supaya you boleh kawal melalui SOP. Dan ada kelemahan yang you tak boleh kawal. Itu kita namakan dia ancaman. So ancaman ni memang tak boleh dihilangkan. Ancaman memang tak boleh dibuang. Tetapi you boleh kawal. Alright?
ancaman you boleh kawal. Right? Setakat ni dapat semua? Dapat. Alright, fantastic. So, boleh saya teruskan? Boleh? Boleh. Okay. So, seterusnya. Ini adalah call to action. Okay. Call to action adalah macam mana you nak selesaikan masalah. Macam mana you nak execute. Alright. First thing first. You perlukan 3 kelompok individu. Siapa yang nak lead projek tersebut? Siapa yang nak lead idea tersebut? Pertama, kelompok pertama. Siapa player dia? Siapa dua? Siapa pembuat? Leader ni basically thinker. Alright, player basically dua. Dan for sure, siapa buyer? You buat idea tu, you selesaikan masalah tu untuk siapa? Dia bagi apa kepada you? Dia bagi RM atau dia bagi brand atau dia bagi apa? You kena identify dahulu. Ada 3 kelompok ni dan baru mudah you nak execute dan dapatkan hasil. Alright? RM adalah contoh. Dia boleh jadi brand, dia boleh jadi support. Alright? So you kena identify 3 kelompok ni dahulu dan kemudian identify apa reward tersebut. Boleh? Boleh. You kena faham, Boleh. you guys perlukan manusia yang terbaik untuk support, untuk you execute. Right. So ini adalah polisi untuk CEO coaching. CEO coaching tidak boleh ditangguhkan. Kalau you ada masalah, you sibuk, you kena hantar wakil untuk represent you dalam CEO coaching. Tetapi wakil ini adalah someone yang boleh buat decision untuk syarikat you. Di dalam CEO coaching, kita juga ada live update di mana saya akan minta every week sales result you, team result you, berapa ramai dah penambahan team, berapa banyak sales you buat, berapa ramai prospek yang datang every week. Sebab kenapa kita nak audit? Melalui audit ni baru kita senang nak measure you kat level mana. Kemudian baru kita boleh bagi strategi yang terbaik untuk groom business you. Right? Kita nak bisnes berkembang. Tapi kita uruskan bisnes yang kita tak tahu level dia kat mana. Sebab kita tak audit. Kita ni jauh ke belakang atau jauh ke hadapan. Right? So, kita bagi sesi soal jawab. Kita mulakan dengan Puan Julaiza. Andai kata Puan Julaiza ada something yang you nak tanyakan tentang team, boleh kemukakan. Kemudian kita akan pergi kepada Tuan Zikrullah dan juga Tuan Asrul. Yang ni saya open sebab kita tak ramai usahawan hari ni. Silakan Puan Julaiza. Okey Tuan. Saya ada rekrut 3 orang anak muda. So sekarang dalam training lah. Cuma mereka ni ada yang ambil part time dan ada juga ambil full time. Tetapi yang part time ni actually even dia part time pun saya nak pastikan mereka ni faham lah tentang takaful ni. Cuma macam mana cara nak ajak mereka untuk datang ke office sebab seorang tu dah okey, tinggal 2 orang saja. Sedangkan sebenarnya kalau dahulu saya kata datang sebab pagi at least 2 jam 3 jam saya boleh monitor lah dia orang punya aktiviti. Tapi dah sebulan ni masih tak datang. Saya dah follow up tapi masih tak bergerak dan saya cuba buat sebelah petang. So sebelah petang ni yang seorang ni dah okey. Dah boleh, saya nampak seminggu tu dah ada lah 2 jam daripada pukul 2 sampai pukul 4 dia datang. Cuma seorang ni agak saya tak pastilah mungkin ada kesilapan pada diri saya tapi saya punya pun masih tak nampak lah apa silap saya sebab yang seorang tu dah okey dah yang seorang ni. So macam mana? Okey, saya bantu Puan. Jawapan adalah sebab individu tersebut tak nampak value. Right? Dia tak nampak apa kelebihan kalau aku datang. Apa benefit kalau aku datang. Right? So kat sini dia tak nampak benda tu. So tugas you sebagai leader, tugas you sebagai manager, you kena nampakkan. Contoh. You kena tahu dulu apa yang dia nak. Alright, setiap kali interview saya akan minta semua staff baru. You datang, you bawa vision board. Saya akan minta benda tu. At least dalam vision board tu ada 5 perkara yang you nak tahun ini walaupun dah bulan 11. Saya akan minta benda tu.
Apa vision board you? Apa yang you nak dalam hidup you? Specifically untuk 2021. Tuan, ni dah bulan 11. I don't care. Saya nak tengok benda tu. Kalau you cakap you tak ada, maksudnya you memang tak. You bukan saya cakap, you ni tak gairah. You ni just follow the flow. I tak suka orang macam tu. I suka orang yang gairah, I suka orang yang teruja, I suka orang yang passionate. Melalui benda tu baru saya dapat bantu dia dan dia dapat bantu saya. Alright, saya nak tengok apa yang dia nak dulu. So kalau dia pun tak tahu apa yang dia nak, basically saya jarang hire orang-orang macam ni. Alright, tetapi kalau you dah hire atau dia ada skill set yang you sangat-sangat perlukan, you desperate nak skill set ni, just bawa dia masuk ke dalam syarikat you. Tetapi sebelum tu, saya nak ambil you bekerja. Saya bagi satu kertas bersaiz A2, lukiskan gambar apa yang you nak. Kalau you nak jam tangan, lukiskan jam tangan. Saya tak pandai lukis, boleh Google. Itu je saya cakap. Saya tak tahulah saya nak apa, boleh Google. There must be something yang you perlukan. Kalau you betul nak bekerja, you buat dulu sebelum saya accept you. So Puan Julaiza, tolong berikan mereka idea dan juga masa untuk mereka structure apa yang mereka nak. Untuk sebenarnya kadang-kadang kita pun tak tahu apa yang kita nak. So bila kita kena paksa, bila kita kena paksa, aku rasa aku nak ni kot, dia baru tahu. So bila dia dah tahu, Puan Julaiza sebagai leader, you kena make sure mereka faham. Oh, you nak beli motor macam ni. Okay, you tahu tak motor ni harga dia berapa? Oh, saya tak tahulah Puan, tak apa. Jom kita Google, kita search kedai motor yang mana jual motor ni, kita call harga berapa. Oh, harga dia rupanya 5,600. Okey, 5,600 saya ajar you macam mana gaji 2,000 boleh beli motor 5,600. Berapa bulan nak kena beli? Berapa tahun installment? Berapa bayaran bulanan? You bagi mereka faham. Bila mereka dah faham, mereka akan jelas. 3 perkara. Tahu, faham, jelas. Right? So bila mereka jelas, barulah mereka nak buat sesuatu. You perlu buat macam tu supaya passion mereka wujud. Passion mereka besar. Mereka berkobar-kobar. So bila mereka berkobar-kobar, contohlah nama dia Ahmad. Ahmad, Sabtu ni datang office saya ajar you macam mana nak gandakan income bulanan you supaya you boleh beli motor next week. You boleh pancing idea kesukaan mereka untuk datang office. You kena custom seorang-seorang. Boleh Puan Julaiza? Alright, fantastic. Ya, boleh. Terima kasih Puan Julaiza. Kita bagi tepukan kepada Puan Julaiza dahulu boleh? Kita nak dengar pada Tuan Zikrullah. Silakan Tuan. Okay, Tuan. Persoalan mungkin kelemahan saya sendiri. Soalannya kita buat sales, dana sales setiap bulan 20,000. Tapi gaji untuk CEO still lagi stuck. Gaji budak-budak tu lepas dah, gaji untuk CEO masih lagi stuck. Jadi mungkin dapat menjawab persoalan ni. Okay. Alright, boleh. Macam mana nak lepaskan gaji CEO? Yes, bagus. Saya suka Tuan Zikrullah sebab you ada leadership. Alright, you ada leadership yang terbaik di mana leaders eat last. Right? You makan sisa, itulah leader. Alright? Untuk pengetahuan Tuan Zik, daripada tahun 2010 sampailah tahun 2017 saya banyak makan sisa. Tetapi kadang-kadang saya rakus. Saya makan semua dulu. Alright? Sebab kita tak ada awareness. Tolong take note. Pertama sekali kita tak ada awareness. Bila kita dah sedar, kita ada kesedaran, baru kita, oh rupanya leaders eat last. So bila you tahu benda tu, you perlukan yang kedua, iaitu perlukan knowledge. Macam mana nak eat last? Macam mana nak bagi tim kita makan dahulu? Alright? Kemudian yang ketiga, you perlukan action, tindakan, atau you perlukan practice. Alright? So, 3 perkara ni yang you perlukan. So, macam mana CEO nak ada gaji? I can say gaji tetap. Contohlah, 1,500 sebulan. Agak-agak Tuan Zik, you dapat 1,500 sebulan dahulu boleh ke?
Okey, tak masalah. Alright. Saja saya tanya sebab saya nak tengok kerakusan Tuan Zik macam mana. Alright. Sebab ada usahawan, oh mana boleh saya punya komitmen sebulan pun 8,500. Right. So kalau 1,500 pun you tak boleh nak makan, dan jangan buat bisnes. Sebab you akan tidak disiplin untuk uruskan cash flow you. Kalau Tuan Zik okey, taklah cakap 1,500 tu gaji Tuan Zik. Kita manage lower expectation dahulu. Dan baru manage higher expectation. Kenapa? Saya nak tanya you guys, pernah tengok parachute? Pernah tengok orang terbang parachute? Terjun, payung terjun? Pernah tengok? Alright. You tahu tak, mereka nak terjun parachute, mereka kena tahu dulu ketinggian. Itulah yang mereka namakan, mereka kena tahu lower expectation. Kalau mereka takat lompat tingkat 3, tak sempat nak buka payung terjun. So mereka kena tahu dulu ketinggian, paling minima berapa. Paling minima 10,000 kaki supaya sempat terjun, buka payung dan mendarat dengan tenang. Kalau paling tinggi, mereka kena kawal juga. Kalau 120,000 kaki, mereka dah dekat atmosfer. Mereka takkan boleh ke bawah. Mereka akan terus terapung. Bahaya. So you kena tahu sebagai usahawan, lower expectation dan higher expectation. So kita dah tahu, kalau 1,500, lower expectation Tuan Zik boleh pergi. Higher expectation Tuan Zik berapa yang you nak? Tak nak banyak pun. 3,000 okey lah. Fantastic. At least you ada figure. Ada orang, berapa Kejap. Aku nak ada Velfire. Fire apa lagi aku nak? Semua dia nak fire kan? Right? So itu yang menjadi bahaya. Right? Semua yang terbakar. Termasuklah duit you terbakar. Bagus Tuan Zik, you ada maximum expectation. Untuk sekarang 3,000 just nice. What if Tuan Zik kita gandakan setiap 3 bulan. 3 bulan kita double up jadi 6,000. Selang lagi 3 bulan double up jadi 12,000. Tuan Zik nak tak? Yang tu kalau kata dah kembang okey lah. Alright. Itu yang nak. Okay. Alright, itu yang nak. So kalau Tuan Zik nak sebegitu, yang you kena kejar adalah consistency. Macam mana nak make sure income you consistent dahulu. Tapi ingat waktu kita cerita tentang aliran duit tadi, pertama sekali you kena apa? Cari duit. Kedua, you kena konsistentkan duit. Yang ketiga adalah gandakan duit. So Tuan Zik, you kena cari duit dahulu. I believe you dah buat. Cuma mungkin tidak konsisten. Setuju? Betul. Alright. Dan kalau you dapat konsistenkan, you kena ingat next target adalah gandakan supaya you boleh rasa pula sebulan 6,000. Kemudian boleh rasa sebulan 12,000. Sebulan 24,000. Boleh? Coba. Alright. Boleh. Persoalannya macam mana? Betul. Sebelum kita teruskan dengan macam mana, saya nak tanya pada Tuan Zik, kenapa? Kenapa nak kena ada duit 3,000 sebulan? Tuan Zik? Susah nak cakap ni. Susah nak cakap tu. Pertama sebab kita buat kerja lah. Okey, pertama sebab you buat kerja. Iaitu Lagi? ada reward untuk apa yang Reward. Okey. Tuan Zik boleh tak saya bantu Tuan Zik? Oh, minta maaf. Saya letak minyak angin. Dia dah jatuh ke mata dah. Alright. Okay. So, boleh tak saya bantu Tuan Zik? Jangan anggap 3,000 ni adalah reward. Anggap 3,000 ni adalah tanggungjawab untuk you bela anak bini you. Okey. Kalau you anggap reward, kalau reward tak dapat pun tak apa. Sebab tu you tak gila-gila buat. Right? Letak 3,000 ni sebagai mati-mati pun aku kena buat. Aku ada anak pun nak tanggung. Aku ada anak nak sekolah. Aku ada bini nak kena bagi nafkah. You kena letak mindset macam tu. So bila tak dapat benda tu, you akan marah. You akan bengang. You akan double up lagi. You akan laju lagi. Untuk dapatkan RM3,000. At least RM3,000. Macam mana you melihat sesuatu keadaan itu sangat-sangat penting. Right? Tuan Zik, saya dah jumpa ramai usahawan macam you dan saya pernah jadi macam you. It's basically, okay lah 500 pun okay lah. 500 gaji sebulan recorded yang tak recorded.
yang tiba-tiba ambil duit syarikat sangat banyak. Sebab you tak ada disiplin untuk dapatkan minimum PAR dan maksimum PAR. Alright. So Tuan Zik, I nak you tukar cara melihat duit masuk. Wajib dapat, bukannya reward. Kalau reward you tak akan konsisten untuk buat. You kena wajibkan dapat. So bila you wajibkan dapat, baru you senang nak monitor benda tu. Okay. So now you dah pernah cari duit, now you kena konsistenkan duit. Nak konsistenkan duit, you kena konsistenkan sale. Right? You nak consistent income, you kena ada consistent revenue atau consistent sale. Okay? So, macam mana nak ada sales yang consistent? You kena ada pertama sekali. Ini yang selalu saya kejarkan dahulu. You kena ada passive revenue. Okay? You kena ada passive revenue. Macam mana nak wujudkan passive revenue? Okay? Yang itu saya akan bantu Tuan Zik kalau Tuan Zik join sebagai ahli SEO coaching. Dia ada banyak cara yang you kena buat untuk jadikan income bulanan you konsisten melalui passive revenue. Untuk pengetahuan Tuan Zik, ni Tuan Asrul dah pernah tahu dah, sebab Tuan Asrul saya dah pernah one-to-one, dah pernah ceritakan. Saya pernah ada business account. Okay. Right? Saya pernah ada business account dan saya daftar di dalam BNI sebagai account specialist. Okay. Dan di dalam account specialist, kita punya passive revenue sebulan almost 75,000. 75,000 tak banyak. Itu adalah passive revenue, tetapi kita hanya bekerja 5 hari sebulan untuk dapatkan 75,000 tersebut. Dan di mana saya hanya bekerja untuk account 3 jam sebulan. Okay. Right? Itu kalau you tahu macam mana nak buat passive revenue, you faham macam mana nak buat dan you jelas macam mana nak buat. So pertama sekali you perlukan awareness. You dah dapat awareness sekarang. Nombor 2, you perlukan knowledge. Knowledge saya akan bantu kalau Tuan sebagai SEO coaching. Dan yang ketiga, baru you perlukan execution. You perlukan practical. You perlukan action. Right? Tuan Zik, boleh saya bantu Tuan kemudian? Boleh insya-Allah. Right. Tapi keywords dia saya boleh bagi adalah passive revenue. Passive revenue ni dia bukan passive income. Passive income you dapat, you habiskan. Passive revenue you dapat, you invest, you saving, you spending. Dan itu baru dinamakan passive revenue. Ada 3 perkara. Alright, kalau passive income you just belanjakan saja. Tapi most of the time kalau kita dapat gaji, kita terus belanjakan. Mana ada lebih baru save. Mana sudah save lebih-lebih tu baru nak invest. Dia terbalik pula. Right? So dapat Tuan Zik? Okay. Faham. Right, fantastic. Kita bagi tepuan kepada Tuan Zikrullah. Awesome Tuan Zik. So, sama-sama Tuan. Kita ada Tuan Asrul kat situ? Oh, Pak Bilal. Kalau Pak Bilal ada, Pak Bilal boleh tanyakan soalan. Kalau tiada, kita teruskan. Alright. Pak Bilal 1, Pak Bilal 2, Pak Bilal 3. Kita teruskan. So saya nak jemput, alright, you guys untuk dapat kembangkan tim dan paling penting at least 25,000 sebulan secara strategik. Strategik yang saya masukkan, 1, dia konsisten. Nombor 2, dia ambil tak sampai 90 minit untuk dapatkan 25,000 tersebut. Yang ketiga, you dapat kurangkan masa you bekerja. Itu yang saya masukkan dengan strategik. Right? Tuan Zik nak tak 3 perkara yang saya bagi tahu ni? Yang tu sangat-sangat nak. Sangat-sangat nak. Pertama sekali, saya nak Tuan invest dalam network. Kedua, I nak Tuan invest pada personal brand. Yang ketiga, Tuan invest di dalam mentor. Right? You kena ada mentor untuk guide you. Sebab bila you nak konsistensi, you bukan perlukan sekali jumpa. You perlukan banyak kali jumpa. Right? So untuk perkara tersebut, saya nak Tuan Zik dapat 25,000 melalui 7 perkara yang saya akan bagi dahulu. Saya akan bagi dahulu. Pertama, sesi coaching selama 52 minggu. Kedua, sesi mentoring selama 52 minggu.
Ketiga, private consultation. Whatever, whenever you perlukan, just call me up. Nombor 3, kita bagi you, I bagi you my network. Segala kenalan yang saya ada, saya bagi pada Tuan Zik untuk you kembangkan bisnes, dan for sure, you akan dapat support daripada CEO Coaching itself. Alright? Dan golden ticket. Segala training yang saya lakukan, saya akan jemput you dengan free access. Walaupun berulang kali, setiap bulan you boleh datang secara percuma. Kalau saya buat dengan PUNB, dengan zakat, dengan MARA, dengan InScan, saya akan minta mereka bagi ruang kepada you untuk hadir dalam masa sama. Right? So itu semua free access dan dokumen dan juga template business, please ask, saya akan berikan. Dan untuk hadir sebagai ahli CEO coaching, kita ada yuran tahunan dan juga yuran bulanan. Yuran tahunan seperti di screen dan yuran bulanan sebanyak RM2,000 investment untuk you dapatkan RM25,000 sebulan. Tuan Zik, nak tak saya bantu macam tu? Boleh. Tak, saya nak dibantu lah. Kalau nak dibantu Tuan Zik, kita ambil gambar tu. Right. So, kita nak tengok mana Puan Julaiza, Tuan Asrul. Alright, kalau ada boleh hidupkan skrin. 1, 2, 3. Alright, lagi satu, sekejap. Lagi satu. 1, 2, 3. Okey. So, kita teruskan. Terima kasih kepada Tuan Zik, Tuan Asrul dan juga Puan Julaiza yang hadir pada sesi hari ini. Dan saya nak maklumkan esok saya akan lakukan marketing training. Right? Please hadir pada pukul 10 pagi sampai 11.30 pagi secara online. Okey, saya akan bagi link bila you dah daftar. Tuan Zik dan juga Tuan Asrul dah daftar ke? Right? Puan Ju, you dah hantar tim you untuk daftar? Saya dah ada yang tim yang dah daftar, tapi pagi tadi dah follow up balik suruh mereka register yang belum register. Alright, wajibkan mereka untuk daftar sebab saya nak bantu on behalf you. Alright, Puan Ju, saya akan bagi special spotlight kepada you dan juga Tuan Asrul. You wajibkan semua ejen-ejen untuk hadir biar saya bantu mereka. Tuan Zik, kalau you ada tim, staff nak participate, please do. Training adalah percuma. So, terima kasih kepada Tuan Zik dan juga Tuan Asrul yang hadir pada sesi hari ini. Terima kasih kepada Puan Julaiza yang spend masa walaupun nak pergi meeting pada hari ini. Dan ini adalah quote pada hari ini. You perlukan you punya business plan untuk wujudkan business strategi yang terbaik. Right? So, kalau tak ada strategi, boleh je buat bisnes, tak ada masalah. Cuma penatlah sikit, banyaklah sikit modal, susahlah sikit. Lepas tu perlukan strategi. Okay? Strategi yang terbaik adalah strategi yang orang dah pernah buat. Dan lagi satu, strategi yang terbaik yang boleh you execute. I boleh pakai strategi Najib Asadok, tetapi kalau tak sesuai dengan I, tak berguna. Right? So, kena cari strategi yang suitable dengan karakter you, kemampuan you, budget. Dan itu semuanya custom. Saya akan bantu di dalam CEO Coaching. Alright. So, sedikit sebanyak kalau you nak tahu lebih banyak strategi, boleh pergi ke Facebook group CEO Circle dan juga YouTube channel saya. So, itu saya daripada saya. My name is Kimi Abdullah, Business Management Consultant. Terima kasih again Puan Julaiza, Tuan Asrul dan juga Tuan Zik yang hadir pada sesi CEO Coaching dan segala yang juga menonton di YouTube channel. Please ulang-ulang balik tengok. Kita ada banyak record sebelum ni. Please understand dan benefit daripada sesi-sesi kami. Boleh-boleh? Boleh. Terima kasih. Okey, terima kasih semua Tuan Zik. Kita akan berjumpa sekejap lagi. Alright, terima kasih Puan Ju. Okey. Saya akan tamatkan sesi ini. Assalamualaikum. Tuan Zik. Tuan Zik, sekejap ya Tuan Zik. Kita tunggu sekejap. Okey. Alright.